Ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada ke bawah Dulia Mahamulia Sultan Haitham bin Tariq Sultan Oman dan kerajaan serta rakyat Kesultanan Oman bersempena dengan ulang tahun Hari Kebangsaan Kesultanan Oman. ...21 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,399 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan, Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan 6 kes baru kepada 4 kluster aktif yang sedia ada merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 7 kes. Kedua-dua kluster baru ini ialah kluster Sungai Hancing Construction Staff House dan kluster Elmar General Contractor Sendirian Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 161 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang dicatatkan telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Jakarta dengan menaiki penerbangan Singapura SQ148 pada 12 November 2021. Manakala terdapat 7 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 71 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,857 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 444 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,678 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 575,303 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 17 November 2021, sebanyak 7,656 orang menerima suntikan vaksin COVID-19, termasuk 2,797 daripadanya adalah golongan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 394,039 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 91.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 313,239 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 72.8% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa waktu operasi bagi pusat suntikan indoor stadium pada hari Jumaat 19 November adalah pada jam 2.30 petang hingga 9.30 malam. Yang mana sesi 2.30 petang hingga 5 petang adalah bagi penuntut-penuntut sekolah. Manakala kehadiran orang ramai sama ada bagi mendapatkan dos pertama atau dos kedua secara walk-in adalah dibukakan dari jam 5 petang
hingga 9.30 malam. Selain daripada itu, perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Pusat Kesihatan Pinggiran Anak Puteri Hajrah Rashidah, Sa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Asam, pada hari Jumaat 19 November 2021 dari jam 9 pagi sehingga 12.30 hari, dan pada hari Ahad 21 November dari jam 9 pagi sehingga 2.30 petang. Khusus bagi penduduk tadahan Pusat Kesihatan Sungai Asam termasuk Mukim Lumapas, Kampung Air dan persekitaran yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 dan bagi penduduk kampung yang dijadualkan untuk suntikan vaksinasi dos kedua. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan atau pasport, kad atau nombor BRUHIMS jika ada, dan kad vaksinasi COVID-19, iaitu hanya bagi yang menerima suntikan dos kedua. Bagi mereka yang memerlukan bantuan kenderaan untuk dibawa ke klinik, mereka bolehlah memaklumkan kepada ketua kampung dengan memberi maklumat seperti nama penuh, alamat, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. Manakala bagi mereka yang tidak mampu untuk hadir sendiri ke pusat-pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 5 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri Kesihatan juga menjelaskan mengenai jumlah kompaun yang akan dikenakan kepada sesiapa yang didapati melanggar garis panduan semasa fasa peralihan di bawah Rangka Kerja Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan bermula pada hari Jumaat 19 November 2021. Sebarang pelanggaran terhadap mana-mana garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Jumlah denda kompaun bagi kesalahan berkenaan adalah kesalahan melebihi jumlah had kapasiti yang dibenarkan di premis atau majlis keramaian di rumah ataupun di premis lain, yang mana had yang dikenakan adalah termasuk pekerja perkhidmatan seperti pekerja catering dan penganjur. Denda kompaun sebanyak RM5,000 bagi setiap kesalahan akan dikenakan kepada pemilik atau pengurus premis atau penganjur acara. Kesalahan premis yang membenarkan mana-mana individu termasuk pekerja mereka yang belum melengkapkan vaksinasi untuk memasuki ke premis tersebut, denda kompaun sebanyak RM2,000 bagi setiap kesalahan akan dikenakan kepada pemilik atau pengurus premis atau penganjur acara. Denda kompaun ini dikecualikan kepada pekerja kritikal yang diperlukan menjalankan kerja-kerja mustahak dengan syarat tempat bertugas adalah berasingan ataupun isolated dan tidak dikunjungi oleh orang awam. Contohnya, operator ataupun jurutera di sektor minyak dan gas. Seterusnya, kesalahan tidak memakai sungkup muka bagi pekerja di premis perniagaan. Denda kompaun sebanyak RM100 seorang akan dikenakan pada pekerja yang didapati melanggar peraturan ini. Dan kesalahan ke atas individu tidak lengkap vaksinasi yang memasuki mana-mana premis, denda kompaun sebanyak RM100 seorang akan dikenakan kepada individu berkenaan. Manakala jumlah denda kompaun bagi mana-mana individu yang didapati melanggar peraturan arahan untuk berada di rumah bermula jam 10 malam hingga 4 pagi di bawah operasi peralihan akan dikekalkan, iaitu sebanyak RM500 bagi setiap kesalahan. Semasa fasa peralihan ini, pihak keselamatan dan penguatkuasa akan terus membuat pemantauan terhadap sebarang insiden pelanggaran peraturan atau prosedur operasi standard atau standard operating procedures bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan orang awam terpelihara. Sebagai tambahan, orang awam bolehlah menghubungi Pusat Koordinasi Kebangsaan Menangangi COVID-19 yang beroperasi selama 24 jam setiap hari bagi sebarang aduan pelanggaran garis panduan. Berikut adalah talian-talian hotline yang dapat dihubungi.
817 6148, 817 5148, 816 6148 dan 815 5148. Orang ramai diingatkan untuk tidak terlalu teruja berikutan kelonggaran semasa fasa peralihan. Menteri Kesihatan menekankan ia adalah berikutan COVID-19 yang masih ada. Menurut Yang Berhormat, meskipun telah melengkapkan 2 dos vaksinasi, orang ramai masih dikehendaki untuk mematuhi garis panduan dan menjaga SOP. Keluar rumah perlulah atas sebab yang tertentu dan bagi mereka yang ingin mengadakan perkumpulan ramai disaran untuk membuat antigen rapid test. Fasa peralihan hendaklah berjalan dengan baik agar dapat melangkah ke fasa seterusnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua pula menggariskan penginapan di hotel-hotel hanya dibenarkan bagi yang telah lengkap divaksinasi. Ia adalah bertujuan untuk mengawal situasi agar tidak berlaku peningkatan kes yang sekaligus akan menjejaskan usaha negara untuk melangkah ke fasa endemik. Dalam pada itu, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan fasa peralihan bukan bererti negara telah bebas dari COVID-19, namun ia memerlukan tanggungjawab semua pihak untuk memulakan kehidupan seperti biasa dalam keadaan yang masih terkawal. Kementerian Kesihatan menerusi perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak ke Mukim Lamunin, Mukim Rambai dan Mukim Ukong meneruskan perkhidmatan vaksinasi ke rumah-rumah bagi memberikan kemudahan kepada penduduk di kampung-kampung berkenaan yang belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. 187 orang penduduk Mukim Lamunin, Rambai dan Ukong menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan berkenaan. Perkhidmatan ini melibatkan kaki tangan pasukan mobile vaccination dan pasukan mobile swabber. Ia juga bagi memudahkan pemberian suntikan vaksin COVID-19 kepada mereka yang tidak mampu hadir ke pusat kesihatan Lamunin disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang sudi datang ke rumah-rumah untuk memvaksinkan kami. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Kebah Duli dan juga kepada Kementerian Kesihatan yang telah mengendalikan untuk vaksinasi ke rumah-rumah, terutama sekali untuk warga yang kurang berupaya, warga emas. Dan juga terlepas ahli keluarga yang berkeluhan Hasani daripada mendapati vaksin, terutama ini sudah habis dos kedua. Alhamdulillah dengan berkat kerajaan usaha kerajaan untuk mempunyai menjalankan vaksinasi rumah ke rumah ini. Beberapa kaunter perkhidmatan bagi jabatan dan pihak-pihak berkuasa di bawah Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi akan dibuka berkuat kuasa Sabtu ini, 20 November, dengan kapasiti petugas kaunter tidak melebihi 50%. Semasa fasa peralihan, orang ramai yang hendak berurusan di kaunter-kaunter perkhidmatan di bawah kementerian berkenaan disarankan untuk mematuhi langkah-langkah kawalan COVID-19 yang berkuat kuasa pada masa ini. Kementerian tersebut juga menyeru orang ramai untuk terus menggunakan perkhidmatan dalam talian dan TD 123 dan pembayaran tanpa tunai bagi sama-sama mengawal jangkitan COVID-19. Dalam sidang media petang tadi, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi mengongsikan beberapa maklumat terkini mengenai perkhidmatan kaunter semasa fasa peralihan, iaitu perkhidmatan kaunter Jabatan Pengangkutan Darat JPD, pembukaan sekolah-sekolah memandu, latihan dan ujian memandu, backlog permohonan lesen memandu dan lesen kenderaan melalui TD 123 dan proses baru perkhidmatan pos.
Bagi perkhidmatan kaunter JPD bermula Sabtu ini, pengambilan lesen kenderaan dan lesen memandu dibuat melalui cawangan-cawangan JPD. Para pemohon akan dihubungi bagi tarikh dan tempat pengambilan. Bagi pembukaan sekolah-sekolah memandu, latihan dan ujian memandu, Awang Haji Rozali bin Haji Saidun, pengarah pengangkutan darat berkata, 23 pengusaha sekolah memandu akan dibenarkan beroperasi semula dengan 308 pelajar sedang menunggu untuk menjalankan ujian memandu. Iaitu 240 pelajar memohon ujian praktikal memandu di Kompleks Liter Memandu Sungai Akar. 20 pelajar bagi permohonan di cawangan JPD Tutong. 40 pelajar bagi permohonan di cawangan JPD Kuala Belait dan 8 pelajar bagi permohonan di cawangan JPD Temburong. Tutup pada 29. Mengenai backlog permohonan lesen memandu dan lesen kenderaan melalui TD 123, Dayang Mazriani binti Haji Abdul Ghani, pengarah Pusat Kebangsaan E-Kerajaan menjelaskan 29 tambahan call agents bagi TD 123 ditugaskan menerima panggilan dan permohonan. Hasil dari peningkatan dan penambahan tersebut, TD 123 telah pun berjaya menurunkan call abandon rate daripada 41% pada bulan September 2021 dan 38% pada bulan Oktober 2021 kepada 18% pada bulan November 2021. Sementara itu, proses baharu akan dilaksanakan di semua cawangan pejabat pos. Menurut Awang Haji Aminuddin bin Haji Muhammad Taib, pemangku Ketua Pos Agong, mulai Sabtu ini, semua cawangan Jabatan Perkhidmatan Pos akan beroperasi dari 8 pagi hingga 2 petang setiap hari bekerja. Pusat penyerahan setempat, pusat memproses mel dibuka setiap hari bekerja, manakala pejabat pos Anggerik Desa dan lapangan terbang antarabangsa Brunei ditutup. 8 cawangan pos pula akan beroperasi dan menerima pelanggan untuk pembaharuan lesen memandu dan lesen kenderaan. Cawangan yang dimaksudkan adalah cawangan pusat memproses mel MPC, pejabat pos Muara, pejabat pos Sri Kompleks, pejabat pos Sengkurung dan pejabat pos Manglait bagi daerah Brunei Muara, cawangan pos Tutong bagi daerah Tutong dan cawangan pos Seria dan cawangan pos Mumung bagi daerah Belait. Perkhidmatan ini akan bermula pada 20 hari bulan November 2021 ini. Orang ramai atau jemaah yang sudah membuat tempahan bagi menunaikan solat Jumaat esok di kesemua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara boleh datang seawal pukul 11 pagi. Ia bertujuan bagi mengelak keadaan bersesak-sesak semasa masuk nanti. Menurut Jabatan Hal Ehwal Masjid, pagar masjid akan ditutup sebaik saja khutbah kedua bermula. Orang ramai yang tidak dapat masuk dinasihatkan untuk tidak menunaikan solat Jumaat berjemaah di luar pagar masjid. Bersedia dengan sajadah masing-masing. Anda perlu lagi ketanikan mengingati mana sajadah bersungkup muka tentu tu sebab kalau anda bersungkup muka kena saman Jadi seterusnya membawa handphone masing-masing yang sudah pun di-update lah dan seterusnya bagi mengimbas kod Rohel Ketani bagi menunjukkan bukti tempahan. Jemaah diingatkan agar sentiasa mematuhi semua garis panduan yang ditetapkan. Pengawalan akan dilaksanakan oleh para petugas yang ditentukan termasuk pasukan beruniform dan dibantu oleh ahli jawatan kuasa takhmir masjid, belia masjid dan sukarelawan belia. Negara Brunei Darussalam telah mencatatkan nilai jumlah perdagangan sejumlah 2,227.4 juta ringgit pada bulan Ogos 2021, iaitu peningkatan 60.9% daripada 1,384.6 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2020.
Bagi perubahan bulan ke bulan pula, jumlah perdagangan bagi bulan Ogos 2021 menurun 11.1% berbanding bulan Julai 2021. Jumlah ekspor meningkat 135.7% tahun ke tahun kepada 1,463.5 juta ringgit berbanding 620.8 juta ringgit pada Ogos 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan ekspor kimia. Peningkatan ekspor bahan api galian terutamanya didorong oleh peningkatan dalam nilai ekspor minyak mentah, ekspor gas asli cecair LNG dan ekspor produk petroleum dari aktiviti hiliran. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara, diikuti dengan kimia serta jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan Ogos 2021 adalah Jepun, diikuti oleh Republik Rakyat China dan Singapura. Komoditi ekspor terbesar ke negara Jepun dan Singapura adalah bahan api galian, manakala ekspor ke Republik Rakyat China adalah kimia. Bagi import pula, jumlah nilai penunjukkan peningkatan kepada 763.9 juta ringgit pada Ogos 2021 disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan dan barang-barang keluaran kilang. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 58.4% dari jumlah import diikuti oleh import barang modal 37.3% dan barang penggunaan 4.3%. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia, diikuti oleh Arab Saudi dan Colombia dengan komoditi import terbesar adalah bahan api galian. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Ogos 2021, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut 96%, diikuti oleh pengangkutan udara 2.8% dan melalui darat 1.2%. Laporan penuh perangkaan perdagangan barangan antarabangsa IMDS bagi bulan Ogos 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Penduduk di negara Brunei Darussalam akan berpeluang menyaksikan fenomena gerhana bulan separa selama 46 minit pada petang esok 19 November 2021. Fenomena tersebut boleh disaksikan dari sebahagian kawasan Asia, Australia, Amerika Utara dan Selatan, Lautan Pasifik, Atlantik dan Arktik. Gerhana akan bermula pada pukul 2:02 petang waktu tempatan apabila bulan memasuki bayangan bumi separa gelap iaitu penumbra. Namun negara hanya mengalami peringkat-peringkat akhir gerhana disebabkan bulan berada di bawah ufuk. Gerhana hanya boleh diamati sejurus bulan terbit pada jam 6:01 petang apabila bayang bumi yang paling gelap iaitu umbra telah menutupi 56% permukaan bulan. Jika keadaan tidak berawan, orang ramai dijangka boleh menyaksikan hampir separuh permukaan bulan yang terbit dalam keadaan gelap di atas ufuk timur. Kejadian gerhana bulan separa akan berakhir apabila bulan keluar dari bayang umbra pada jam 6:47 petang. Bulan akan meninggalkan keseluruhan bayang bumi dan gerhana bulan fasa penumbra akan tamat pada pukul 8:03 malam. Orang ramai boleh mengikuti penstriman langsung gerhana bulan separa di akaun media sosial Facebook dan YouTube Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam bermula pukul 5:30 petang esok. Pencerapan secara dalam talian itu juga disokong oleh Majlis Perundingan Kampung Penabai Kuala Tutong.
Sehubungan dengan fenomena gerhana bulan separa itu, umat Islam adalah disunatkan untuk menunaikan sembahyang sunat gerhana bulan jika sabit berlakunya gerhana. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid akan mengadakan sembahyang sunat gerhana bulan selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan di Masjid Omar Ali Saifuddin pada hari tersebut. Orang ramai adalah dialu-alukan hadir ke masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara bagi sama-sama menunaikan sembahyang sunat gerhana bulan mengikut garis panduan dan tata cara yang telah ditetapkan ketika berada di masjid, surau dan balai ibadat serta mematuhi nasihat-nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Siasatan telah dijalankan oleh pasukan polis Diraja Brunei mengenai gambar yang tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan yang telah mencetuskan banyak sentimen negatif menjurus kepada perbuatan dan tingkah laku pemandu kenderaan berkenaan. Pasukan polis Diraja Brunei mengesahkan satu aduan telah dilaporkan ke Balai Polis Berakas mengenainya dan insiden itu dipercayai perbuatan buli jalan raya. Menerusi siasatan tersebut, pemandu akan berdepan dengan kesalahan di bawah Seksyen 506 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22, iaitu kesalahan menakutkan secara jenayah yang boleh membawa kepada pemenjaraan selama suatu tempoh sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan jika ancaman itu menyebabkan kematian atau cedera parah atau menyebabkan kebinasan harta dengan pembakaran atau menyebabkan kesalahan, boleh dihukum mati atau dihukum penjara selama suatu tempoh sehingga 7 tahun atau mengeluarkan kata-kata kesat ke atas seorang perempuan dihukum penjara selama suatu tempoh sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Pengangkap Kelana Kru 1033 berkolaborasi dengan alumni program-program antarabangsa APPA akan mengendalikan projek berbagi bahagia 3.0. Belia berjasa bagi mengumpulkan sumbangan berupa makanan asasi. Dilaksanakan bersempena Hari Bertindak 2021. Projek bertujuan memberikan bantuan keperluan makanan kepada keluarga yang sangat memerlukan. Orang ramai boleh menghantar sumbangan mereka secara pandu lalu di pintu utama Ibu Pejabat Persekutuan Pengangkap Negara Brunei Darussalam bermula hari Isnin 22 November hingga 4 Disember 2021 pada hari Isnin hingga Khamis pukul 9 pagi hingga 5 petang dan pada hari Jumaat dan Sabtu pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi. Pertanyaan lanjut hubungi 863912 atau 714 6431. Berikutan kenyataan siaran akhbar Jabatan Perdana Menteri mengenai pengemaskinian fasa peralihan di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan bermula esok. Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya memaklumkan bermula hari Sabtu 20 November 2021 waktu-waktu beroperasi bagi kaunter-kaunter perkhidmatan di kementerian tersebut serta jabatan-jabatan di dalamnya adalah hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Orang ramai hendaklah membuat tempahan awal dengan menghubungi talian-talian atau alamat email iaitu bagi membuat tempahan slot perjumpaan melalui talian telefon atau email di Jabatan Perbendaharaan adalah seperti yang tertera. Bagi tempahan slot di Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja adalah seperti yang tertera. Manakala bagi tempahan di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, tempahan slot boleh dibuat dengan menghubungi talian-talian telefon atau email seperti yang tertera.
Sementara itu, orang ramai hendaklah mematuhi garis panduan yang ditetapkan semasa memasuki jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di kementerian tersebut, iaitu hendaklah melengkapkan 2 dos vaksinasi, mempunyai kod BruHealth berwarna hijau atau kuning, membawa kad pengenalan pintar yang asal, memeriksa suhu badan dan mengimbas kod QR sebelum memasuki bangunan, memakai sungkup muka dan sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal. Arahan terhadap garis panduan kesihatan seperti pemakaian sungkup muka, penjarakan sosial serta penggunaan aplikasi BruHealth kekal menjadi teras dan masih lagi diteruskan pihak kerajaan meskipun negara sudah memasuki fasa peralihan kelab. Justru orang ramai perlu mematuhi arahan tersebut sepenuhnya bagi memberikan peluang kepada pihak kerajaan membuat sebarang penilaian awal dengan persediaan-persediaan yang mampan lagi kolektif sebelum menghadapi fasa seterusnya iaitu fasa endemik. Namun dalam keterjaan sebahagian masyarakat terhadap kelonggaran dan pengurangan langkah-langkah kawalan yang bakal dijalani semasa fasa peralihan, orang ramai juga perlu beringat bahawa segala aktiviti dan tindakan yang dilakukan adalah masih di bawah pemantauan dan penguatkuasaan pihak kerajaan. Oleh itu, sebarang pelanggaran kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.